Kementerian Belia dan Sukan KBS akan menyalurkan bantuan keuangan untuk pembangunan atlet para. Ia bertujuan memastikan Malaysia tidak kekurangan bakat baharu dalam tamasya dan pertandingan akan datang. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata belanjawan itu tidak akan disalurkan terus kepada Majlis Paralimpik Malaysia MPM. Sebaliknya, dana akan diberikan kepada pihak lain seperti Majlis Sukan Negara MSN dan Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN. Itu adalah tanggungjawab Majlis Paralimpik Malaysia. Mereka kena dapatkan dana sendiri juga. Kita tak akan abaikan pembangunan bakat para. Dalam bajet kali ini ada. Cuma duit itu bukan disalurkan kepada MPM untuk buat. Yang ini dibuat oleh kerajaan. Beliau berkata demikian semasa pelepasan program Jalan untuk Sihat 2KM dan kempen Lawan Kanser hari ini. Terdahulu Presiden MPM Datuk Seri Megat D. Shahriman Zaharuddin berharap KBS akan mempertimbangkan peruntukan RM15 juta untuk MPM. Peruntukan ini akan diagihkan kepada 25 persatuan sukan para kebangsaan untuk pembangunan atlet di peringkat akar umbi. Liga Super 2024-2025, pengendali Selangor FC Nizam Jamil meluahkan kekecewaannya selepas skuad Gergasi Merah hanya meraih satu mata menentang PDRM FC semalam. Menurutnya, Selangor gagal mematikan perlawanan lebih awal dan mensia-siakan banyak peluang untuk menambah jaringan. Tambah Nizam, mereka dihukum pada saat akhir apabila PDRM menyamakan kedudukan selepas gol penyamaan dijaring Eremo Timothy Oluwaseun pada masa tambahan. Kita sepatutnya kill the game, kita boleh bunuh game ni dengan lebih-lebih awal kan, but peluang yang terhidang, peluang yang kita dapat kita tak convert sebaiknya. Dan kita tahu, kita aware yang it's not easy nak main dengan PDRM di away, because I think last diorang kalah kat sini probably first game diorang dalam league dengan Kedah. Dalam pada itu, Nizam berharap pasukannya belajar sesuatu dari perlawanan tersebut. Beliau juga mengingatkan agar pasukannya mengutamakan keputusan berbanding gaya permainan. Beliau berkata demikian selepas perlawanan Selangor FC dan PDRM FC di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Kini Selangor menduduki tangga kedua Liga Super dengan 26 mata selepas 12 perlawanan. Mereka ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Johor Darul Takzim JDT yang telah bermain 11 perlawanan. Seramai 500 peserta menyertai kayuhan amal sempena sambutan 50 tahun Wilayah Persekutuan di Menara 1 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Kayuhan berkenaan sejauh 15 km melalui beberapa kawasan ikonik seperti Parlimen, Tugu Negara dan Taman Tasik Perdana. Pengarah program Nur Effendi Rosli berharap acara ini akan diadakan setiap tahun. Saya harap kita bukan ini yang tahun pertama, tapi kita akan teruskan pasal perkara ini perkara yang bagus, yang sihat. Kita teruskan untuk insya-Allah untuk tahun depan. Beliau berkata demikian selepas menyertai acara kayuhan berkenaan di Ibu Negara. Program ini dijayakan hasil kerjasama antara Kelab Basikal Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Kebudayaan, Kesenian Pelancongan dan Sukan di BKL, termasuk penaja korporat utama Export-Import Bank of Malaysia Berhad, Exim Bank. Selain itu, acara ini juga bertujuan memperingati jasa bekas atlet berbasikal negara yang pernah mengharumkan nama Malaysia di peringkat tertinggi. Fungsi masjid boleh diperluas kepada aktiviti yang menyihatkan badan dan bukan hanya tertumpu pada program ibadah. Sehubungan itu, Masjid Muhammadi dan Jabatan Penyiaran Malaysia RTM mengambil peluang menyertai kejohanan sukan masjid-masjid di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Acara ini melibatkan 450 peserta dari Korea 12 buah masjid di bawah seliaan Jawi.
Alhamdulillah, ini merupakan salah satu program yang mana selain daripada aktiviti pengimarahan di masjid, ini juga merupakan gabungan daripada pengerusi-pengerusi yang mana bersetuju. Aktiviti ini juga adalah salah satu di antara peranan yang dimainkan oleh masjid khususnya untuk melahirkan anak-anak karya. Bukan setakat di masjid tetapi malahan di luar daripada masjid. Alhamdulillah, pada hari ini Masjid Angkasa Puri dapat menyertai program sukan yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam oleh Persekutuan Zon 6. Pihak masjid dapat menyertai program sukan yang telah dianjurkan itu sebanyak 5 jenis sukan. Pihak kami, Masjid Angkasa Puri telah dapat menyertai masjid ini pada yang kedua, di mana pada tahun lalu, pada tahun lepas 2023, kami Masjid Angkasa Puri telah menjuarai lah. Sukan Zon 6 Jawi, semua jangan Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor 2024. Pukulan-pukulan kencang dan bertenaga terus diledakkan dalam menggegar arena hoki antarabangsa. Selasa 22 Oktober, Jepun bertemu Australia 3.50 minit petang. New Zealand bertemu Great Britain 6 petang. Malaysia bertemu India 8.20 minit malam dan sorotan harian perlawanan 11.30 minit malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Baik, sekian berita perdana dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.